aku rasa tu. Lepas tu baru ni pun mimpi macam tu juga. Macam banyak kali dah mimpi macam tu. Lepas tu macam waktu tidur pun dah rasa macam ada orang tu masih. Lepas tu adalah tanya orang yang tahu lah pasal ni kan, dia pun cakap ada orang hantar tapi saya tak percaya sangat lah. Tapi dah 3 orang cakap benda sama. Kak perasan orang sebelah tu orang badan kecil ke badan besar? Ada besar tak? Besar. Bukan. Sebelum mana dia dapat dia tidur. Risau aku juga yang kena. Aduh, kawan dah serius ni. Okey. Kak mimpi dirogol berapa orang? Bila rogol biasa banyak orang. Seorang je rogol Kak. Kak nampak muka dia ke tak? Tak nampak. Kak dapat rasa tak benda tu berlaku? Kak dapat rasa tak? Rasa. Dapat rasa. Bangun tidur pun rasa. Rasa. Bila bangun tidur pun rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, ngeri kan rasa darah kita kan. Kalau mimpi tak rasa kan? Kalau mimpi rasa, bangun-bangun tu rasa. Kalau mimpi makan durian, bila bangun-bangun tak bau durian pun. Tapi ni mimpi dirogol. Lepas tu rasa pula dirogol tu. Dan tak sakit. Dia rasa macam mana? Tak tahu rasa macam mana. Nanti dia kahwin dia rasa. Tanya tu tak nak jawab lah. Tadi kau makan nasi goreng kedai tu, cuba cerita sedap macam mana? Macam mana nak cerita, Cik? Tak apa, kita tengok bagi dia kahwin cepat. Lepas Kak mimpi dirogol, Kak mimpi kan, tapi Kak rasa benda tu berlaku. Kalau mimpi tak sepatutnya berlaku kan, tak sepatutnya rasa. Lepas tu habis Kak bangun pun Kak terasa benda tu dah diganggu kan. Lepas pada tu, bila Kak mandi, Kak nampak ada lebam tak kat badan? Kat mana-mana tempat tak ada lebam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasanya tak ada apa pun saya tengok tu portion tu. Ada portion kan, betul lah dia ada 2 gambar. Sekali kalau saya tengok tenung cuak pula kan, saya pun takut juga orang kata kecai gatai, tua-tua gatai kan. Jadi saya tengok gambar portion tu. Tu satu portion ni lambung Lamborghini kan. Saya minat Taita, minat je lah. Tak apa kan, berangan tak salah kan. Sebenarnya dia memang bahaya. Kita takut mengandung. Waktu saya sebut tadi kan, saya sebut tadi tu, jangan anggap benda ni mimpi mainan, tidak boleh mengandung. Anak jin lah, Cik. Itulah orang anggap benda ni main-main, tapi ada orang mengandung. Pernah dengar kan? Bayi tu hilang, nanti dia hilang. Perut tu? Perut tu nanti. Perut akan nampak lah, macam mengandung lah. Macam mana boleh termimpi dia tu? Dia sebenarnya mimpi ni bukan mainan tidur. Orang cakap mimpi mainan tidur, tapi sebenarnya mimpi ni adalah mesej daripada Allah. Allah nak beritahu kita kata musuh dia dah masuk dalam badan kita. Kita mimpi jatuh tempat tinggi, kita mimpi binatang buas, kita mimpi tempat kotor, kita mimpi menakutkan, macam tu kan. Mimpi macam ni menakutkan kan, mengerikan lah. Tak sepatutnya anak dara mimpi macam tu lah. Patutnya macam tu. Cumanya benda nak jadi tak jadi tu urusan Allah lah, kita tak tahu. Tapi jalan ceritanya macam tu. Ada juga anak dara yang dia mimpi, dia kenduri, dia bersanding, apa semua kan. Dia mimpi dia akad nikah, tak lama pada itu tengok dia mengandung. Pun ada juga, ada berlaku. Lepas dia mengandung,
Pasal aku jadi lagu ni pasal apa? Dia pun kebetulan dia cerita dengan dia duduk satu rumah, 2 orang. Satu rumah tu kembar dengan tuan rumah tu rumah sewa tu. Jadi tuan rumah ni baik dengan mereka. Jadi bila dia cerita macam tu, cerita dengan tuan rumah, kata semalam saya mimpi kenuri apa, kahwin apa semua, menikah apa semua, ramai orang. Kan? Tengok dia mengandung. Bila mengandung, dia sumpah-sumpah kata dia power pun tak ada. Tak pernah lah ada ubat kenat apa dengan dia. Tapi dia mimpi, maka mengandung. Jadi Allah SWT yang pegang hati ni, maka Allah Ta'ala bagi hati tuan rumah tu kesian dan percaya bahawa budak ni budak baik, tak akan buat benda-benda macam tu. Makanya panggil keluarga lah mai, panggil keluarga mai bincang, maka dia direhatkan di situ diam-diam. Dia duduk di situ lah, tak payah balik kampung. Sebab takut aib kan, takut fitnah kan. Maka pergi klinik biasa, buat buku macam biasa, buku pink tu kan, buku baby. Tak anak Jin kena buat juga buku tu. Dia bila scan ada anak. Lepas tu Nak hilang diri. Betul, bila scan tu adalah anak tu, perut makin membesar. Bila scan adalah anak tu, maka buatlah buku tu. Buat pun janji macam biasa. Pun janji peranak bersalin, ibu bersalin tu macam biasa. Dia pun tak tahu, kita tak tahu tu anak Jin ke anak, tak tahu tak cerita lah dengan ni kan. Dan sebenarnya kakak tu pun dia pun tak tahu anak siapa. Kan, depa tak ada ilmu dalam bab ni kan. Jadi tuan rumah pun tak apalah, maka tuan rumah tu jagalah dia sampailah saat nak bersalin. Sampai saat nak bersalin, dia mimpi 2 orang perempuan tua mai, orang pertengahan umur lah mai. Lepas tu duk pagi esok dia perut dia dah kosong lah. tak ada tau tu. dia tak beranak pun, dia perut tu tengok kosong. Kosong. Lepas tu dengan buku-buku pink tu pun, buku-buku klinik tu pun hilang. Itulah. Jadi benda ni tak berlaku pada kita tak tahulah. Macam apa yang berlaku dengan Kak, dia tanya rasa macam mana, sedap ke, sakit ke, Kak tak nak cerita kan. Tak saja nak. Dengan dia tu. Yang perempuan tu lah. Lepas tu okey lah. Bila hilang tu pergi cek klinik pun memang tak ada baby. Bila tak ada baby, alhamdulillah Janin tu macam mana? sudah hilang. Oh, hilang juga semua. Hilang. Cuma dia bila dah 9 bulan je lah. Lepas tu dia hilang. Lepas tu hilang. Tak apalah, hilang lah, selesai. Maknanya apa? Allah Ta'ala pelihara lah maruah dia. Maruah dia pelihara ialah maruah keluarga semua kan. Dia tak pening juga tu. Pening juga kalau bersalin biasa. Ada makcik tu, ada seorang makcik tu, dia main sini. Dia dah 9 tahun dia rogol jin setiap malam. Lepas tu? Sengsara lah. Cerita dengan orang tak percaya. Betul. Boleh tengok ada video saya, pengakuan dia ada 9 tahun dia rogol jin. Semua orang tak percaya, orang anggap dia tipu. Sebab tu bila dia main cerita dengan saya kata saya percaya. Lepas dia main sini petang, balik malam tu lagi teruk dia kena rogol. Janganlah takut. Saya nak cerita ni, benda ni supaya faham. Bukan saya nak usik. Maka dia pun setelah seminggu dia dah tak tahan, dia telefon saya. Dia cerita dia dah tak sanggup dah nak makan madu saya. Dia kata dia lagi teruk kena rogol sebab jin tu marah. Saya kata, Kak, tak ada siapa percaya cakap Kak. Saya seorang je percaya cakap Kak. Kalau Kak berhenti, seronoklah jin tu. Kak kena sabar. Mati tak apa Kak, mati tak apa. Jadi dia makan lagi seminggu lebih. Lepas tu jin tu pun dah kita doa dah dalam madu tu. Dalam doa dalam madu tu untuk sebi balik semua sistem ni, termasuk juga bakar halau dan bakar sihir santau saka sekali. Lepas tu alhamdulillah, maka dah inilah selesai masalah dia. Tu dia antara pelanggan-pelanggan saya lah. Dia dirogol jin
macam kak lah, sedar, rasa benda tu berlaku. Rasa benda tu berlaku. Jadi maknanya apa di sini? Maknanya ada benda berkenan dengan kak tu je. Bukan pasal orang hantar ke tak hantar ke, bukan. Jadi kita kena clearkan benda ni, kena selesaikan masalah ni. Dan benda ni jangan duk cerita dengan orang. No, antara kita 4 orang cukup. Jangan cerita. Oh, 5. 5. Saya cerita rahsia pelanggan saya tak akan cerita dengan orang, saya cerita secara umum aja. Jangan balik kolej lagi pergi cerita pula dengan kawan-kawan lain. Maka nanti orang cakap, weh tu jin. Nanti awak nanya dia. Ni maruah dia, ni kesian dengan dia lah. Kesian. Benda ni kita tak boleh buat apa. Kita tak boleh nak lawan tengah tidur. Kan? Kita tak boleh buat apa. Jadi cukup 4 orang ni je. Kan anggap benda ni tak jadi apa-apa. Sebab kalau kita sebut nanti dia takut dia attack kita pula. Benda tu boleh attack orang lain? Boleh. Sebab dia hidup. Dia hidup. Benda tu hidup. Kita tak nampak dia nampak kita. Jangan sebut-sebut, jangan bincang bab ni lagi dah. Sebab dia dengar. Boleh. Selesai. Okey. Bila kak terasa nak main kedai saya, kak ada rasa apa-apa tak? Tadi masa saya bangun tidur tu ada semacam rombang, dia rasa bergigil. Masa saya nak mandi, keluar tu rasa lagi. Rasa macam tak boleh nak kawal. Oh ya, rasa gigil tu. Tahu sebab apa boleh jadi macam ni? Sebab mandi telanjang. Sebab kalau orang lelaki jin betina. Ada orang dekat penanti tu lelaki, dia selalu jin tu main-main dengan dia. Mula-mula dia tak mau, kan, dia berubat, dia tak mau berubat. Tapi lama-lama dia dah syok. Bila dah syok, dah masalah, tak boleh ubat lah. Bila dia dah syok dah dengan jin tu. Jadi kak lintas lah dekat hati kak sekarang ni. Kak lintaskan di hati kak, pekat pagilah jin tu main sat. Tak apa, biarlah dia main. Dah kita nak sembang. Kak lintas di hati, main sat jin dah, kena clearkan benda ni. Tak boleh, kena selesaikan masalah ni. Kak lintas di hati, jin main sat, Ustaz Syukri nak jumpa, Ustaz Syukri nak sembang. Tak boleh kalau kak tak selesai. Jadi sebenarnya benda-benda ni banyak berlaku. Dekat UiTM pun jadi kes macam ni. Katanya boleh tak? Boleh. Macam mana nak elak benda ni? Elak dia jangan mandi telanjang. Kak mandi telanjang tak? Telanjangan. Mandi telanjang dengan ni. Tak seorang-seorang kan. Tapi ada setengah tempat dia mandi ramai-ramai. Jangan. Sebab mandi telanjang. Dia boleh mandi telanjang seorang. Dia mandi telanjang seorang boleh ke tak? Tak boleh lah. Tak boleh lah, seorang pun tak boleh. Sebab dia nampak kita tak nampak dia. Dia nampak kita tak nampak dia. Maka dia berkenan. Sebab jin ni dia tak mau jadi jin, dia nak jadi manusia. Macam tu. Dia rasa istimewanya manusia. Itu salah satu sebab lah. Yang keduanya dia nak rosakkan kita lah. Kalau dia jin ni lah. Sebab tu dia akan mandi telanjang. Lepas pada tu kan adab pun tak elok kan, mandi telanjang kan. Mandi telanjang kan tak elok. Lepas tu bila tidur pakailah dia elok pakaian. Ada setengah pelajar-pelajar kolej ni bila tidur dia pakai bra dengan coli je. Betul ya? Bra. Kan? Saya kampung ni tak erti sangat. Kalau kampung saya dia kata sarung tek. Tak erti nak sebut bra. Kita orang kampung ni tak erti sangat. Spender, kita orang kampung cakap macam tu kan. Jadi kena jagalah adab-adab kita sebagai orang Islam tu. Biasa macam tu kan. Duk tidak macam tu. Kan.
Jadi sebenarnya walaupun kita dengan kita pun aurat tu kena jagalah. Walaupun kita perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki pun kan aurat kena jagalah. Lepas tu tuala wanita tu jangan campak-campak. Jangan campak-campak. Bila campak, darah tu jin akan makan. Lepas tu bila dia makan, dia kenal lah dengan kita. Lepas tu kena basuh dulu, baru buang lepas sampah. Tapi kebanyakan pelajar-pelajar ni dia campak je. Okey, kak panggil dia mai. Kak panggil lah dia mai. Kita nak ni baru seronok kita nak sembang. Kak niat di hati. Amai sat. Nampak panggil dia mai. Okey, sementara kak nak panggil tu, saya bacakan hadis. Saya bacakan kitab hadis. Biasanya jin jahat lah. Kalau dia baik, dia takkan buat naya orang kan, dia tak kerok orang. Okey, sementara tu kak panggil dia. Panggil dia mai. Okay. Sekarang kak rasa apa? Saya bagi 3 pilihan dengan jin. Pertama, jin kalau ada dalam badan anak-anak aku ni, siapa duk apa-apa? Takut hanya pada Allah. Kan? Jangan duk takut dengan makhluk. Makin takut dia makin main. Nama sebab dia nampak kita hanya tunjuk kata kita takut dengan dia. Okey. Jin, kalau ada, aku bagi 3 pilihan jin Pertama, jin hang masuk Islam, hang tinggal anak-anak aku ni. Hang tinggal. Lepas tu hang pi masjid, bila masuk waktu hang semayang. Yang kedua, kalau hang tak mau masuk Islam, yang kedua hang balik pada orang yang hantar hang jin Hang balik, kok ada yang hantar. Kalau tak ada yang hantar, hang baliklah, keluarlah pi mana-mana pun. Yang ketiga, kalau hang ada juga jin aku nak bakar. Jadi hang buat keluar anak cucu hang. Tak lagi terbakar habis lagi. Ada rasa apa tak? Tak ada rasa apa? Dia tak main tu, kak panggil dia mai. Okey, kita tengok apa Nabi pesan. Nabi pesan Sayyidina Abdullah bin Qud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara pertama yang akan dibicarakan terhadap seseorang hamba pada hari kiamat ialah solat. Sekiranya solat baik, maka semua amalnya yang lain juga akan baik. Sekiranya solatnya rosak, maka semua amalannya yang lain juga akan rosak. Jadi kena solat, jangan tinggal. Masa waktu dia solat. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi, sesungguhnya ada seorang yang bersolat pada waktu malam, tetapi pada waktu pagi dia mencuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatnya itu akan mencegahnya daripada keburukan itu. Ada rasa apa? Getah-getah sikit. Ya. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang Islam berwuduk dan dia memperelokkan wuduknya itu, kemudian dia mendirikan solat 5 waktu, maka akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana berguguran daun-daun ini. Kemudian baginda Nabi membaca ayat wa aqimis shalah tarafan nahari wa zulufan minal laili innal hasanati yuzhibnas sayyiati zalika dzikra lizakirin. Yang bermaksud, wahai Muhammad, dirikanlah solat pada kedua-dua tepi siang dan bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya segala kebaikan itu menghapuskan segala kejahatan. Demikian itu ialah peringatan bagi orang yang mahu ingat. Keterangan daripada hadis ni, pada pandangan sebagian ulama, maksud daripada kedua-dua tepi siang ialah 2 bahagian siang. Bahagian pertama ialah solat subuh dan bahagian kedua ialah solat zuhur dan asar. Sementara solat pada
sebahagian waktu malam ialah solat maghrib dan Isya. Semoga Allah SWT bagi taufik hidayah dapat amal dan sampaikan. Ada rasa apa-apa? Ada rasa apa-apa kah? Tak ada. Kita doa sikit. Tengok dia ada tak ada. Inna Rabbi, ni lapik kan? Lapik kan? Saya tak pakai semua. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdzuhuma, wa la ya'uduhu hifdzuhuma, wa la ya'uduhu hifdzuhuma, wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Qala Musa ma jitum bihis innallaha sayubtiluh, innallaha